Assalamualaikum. Hari ini saya nak compare 3 jenis perbezaan scan tool supaya anda tahu yang mana satu patut anda beli, sama ada untuk tujuan DIY ataupun kegunaan untuk bengkel. Macam yang anda nampak atas meja ni, kita ada 3 jenis scan tool. Basically, jenis macam ni yang paling ramai geng-geng DIY pakai. Sebab apa? Dia murah, lepas tu function dia pun cantik jugalah. Anda cuma kena beli dongle yang comel macam ni aja. Lepas tu dia boleh connect dekat phone anda ataupun tablet melalui Bluetooth connection. Kat penjuru atas ni adalah scanner Mukar CDL20 yang telah di-code dekat dalam tu siap-siap. Scanner jenis macam ni lagilah senang anda nak pakai sebab tak payah dongle, tak payah bawa phone. Anda cuma bawa seketul benda alah ni saja. Kepala ni anda cucuk dekat OBD port kereta anda. Anda tak perlukan phone, anda tak perlukan tablet. Apa yang anda perlukan cuma benda seketul ni sahaja. Harga dia dalam RM170. Kalau anda dah makin serius nak repair kereta, mungkin kita boleh beralih ke Mukar V06. Of course lah, fulusnya lagi tebal. Harga dia dalam RM1,600. V06 ni jenis wireless Bluetooth connection. Anda cucukkan aja dekat OBD port kereta anda. Segala data, segala maklumat, even kalau kita nak control dia punya function, semuanya dekat dalam tablet yang ni. Function dia obviously memang power, kena dengan harga. Dekat penghujung video nanti saya akan tunjukkan dekat anda macam mana cara nak coding kunci pakai alat diagnostik yang ni. Scan tool yang pertama. Okey, kalau anda berhajat nak beli Thinka tu ni, first kali anda kena aktifkan dulu kepala dongle ni. Macam mana? Dekat sini dia ada bagi anda nombor siri dengan activation code. Lepas tu anda tekan-tekan, anda follow up je dekat dia punya apps dia tu. Lepas tu terus boleh connect dengan anda punya telefon. Jangan lupa kita download dulu apps Thinka Pro ni dekat Play Store ataupun App Store. Dekat sini kita ada all system diagnostic, ada maintenance function. Dekat sini kita boleh read fault code. Dia akan bagi tahulah kereta anda ada masalah apa-apa, kita boleh clear fault code. Ataupun kalau kita nak read data stream pun boleh. Untuk read data stream ni memang banyak function yang kita boleh tengok. Sebelum ni saya dah ada pernah buat video pasal Think Direct tu, anda boleh tengok video tu. Dekat sini kita boleh baca nilai untuk sesebuah sensor. Kita nak baca dalam bentuk graf pun boleh juga. Lepas tu pada bahagian gemuk pun sama, kita boleh baca read diagnostic trouble code, no fault code, kita boleh read data stream dan macam-macam lagi function yang ada untuk Thinka tu ni. Scan tool yang kedua iaitu Mukar CDL20. Dekat kotak ni dia ada tunjuk apa function-function yang dia support. Lepas tu bila kita unboxing dekat dalam ni, tak ada apa-apa barang pun, anda hanya akan dapat sebiji device. Jom kita test macam mana. Kita cucuk dia ke OBD port. Lepas tu kita onkan ignition switch. Kalau nak start pun boleh juga. Bila anda dah cucuk ke OBD port, device ni akan automatic on So dekat sini kita ada diagnostic, kita ada lookup, kita ada setup, kita ada help. Okey, contoh kalau kita nak diagnostic, kita tekan. Lepas tu kita tunggu sekejap. Okey, dekat sini dia ada bagi anda monitor status, macam-macam info dekat sini anda boleh baca. Lepas tu diagnostic menu, kita ada read code, kita ada erase code, IM readiness, data stream, freeze frame, oxygen sensor status, onboard, e-vape, vehicle menu. Contoh kalau saya nak read code, tekan read code, tekan OK kat sini. Lepas tu kita tunggu, dia akan bagi P0600. So anda tahulah kereta anda ni apa masalah dia. Lepas tu contohnya apa lagi Okey, saya nak read data stream. Tekan OK dekat read data stream dekat sini. Kita tunggu sekejap. Lepas tu dekat sini dia bagi tahu fuel system anda macam mana. Lepas tu dekat sini dia bagi tahu anda apa ni oxygen sensor status macam mana, anda punya e-vape macam mana. So macam-macam lah dekat sini anda boleh baca dia punya nilai dia. Lepas tu dekat bawah sini kita ada freeze frame. Anda tekan OK. Tapi vehicle does not support freeze frame data. Tak apa, kita patah balik. Lepas tu dekat bawah sini kita ada vehicle information. Ada vehicle information. Okey, lepas tu bila kita keluar, kita tekan lookup. Okey, untuk lookup ni, misal kata kalau anda ada masalah tak faham dengan kod apa yang dia bagi, contohnya P0170 macam tu kan. So anda kenalah Google.
Tapi contoh anda tak ada phone ataupun tak ada internet, so anda boleh tekan je dekat sini apa masalah P0170 tu, dia punya maksud kod dia. Contohnya dekat sini P0170 fuel trim bank 1. So anda kena tahulah fuel trim ni apa punca fuel trim. Lepas tu dekat sini kita ada setup. Dia punya setting dia lah. Anda boleh pilih bahasa. Kalau anda orang Mak Saleh, pilihlah bahasa Mak Saleh. Kalau anda orang Perancis, pilihlah bahasa Perancis. Macam tu je. Lepas tu dekat sini kita ada help. Tak ada apa sangat dah lah. Itu sahaja. Baguslah juga device ni kan. Agak simple, very friendly to use. Scan tool yang ramai nanti-nantikan iaitu Mocha V06. First kali sama juga, anda kena masukkan dia punya nombor siri. Lepas tu masukkan dia punya activation code. Bila device dah aktif, anda kena masukkan anda punya Gmail dengan anda punya password. Lepas tu dekat sini bila kita buka, dia ada USB port dengan sebelah dia tu charging cable type C dia pakai type C. Lepas tu sini kita ada on off button. Dekat sini kita ada speaker, kuat juga ni speaker dia ni. Lepas tu sini ada dongle. Kalau anda dah pakai, anda cabut lah. Kalau anda dah habis pakai, masuk balik, barulah dia tak hilang. Basically dia punya design dia macam ni lah. Cantik, nice jugalah. Lepas tu dia punya body ni boleh dikatakan dia macam rubberized sikit tau. Bila kalau kita pegang ni dia rasa grip, comfort nak pegang dia. Sama juga dia akan bagi anda buku manual, tapi yang ni lagi tebal. Tebal-tebal pun saya sekali pun tak ada baca. Belek-belek, lepas tu kita letak dekat tepi je lah. Sini multi adapter. Lepas tu dia bagi sini USB type C untuk charge. Sekarang jom kita review Mocha V06 dan tengok apa function yang dia boleh buat serta dengan special function. Kita keluarkan dia punya dongle, lepas tu cucukkan aja dekat OBD port bawah kereta sini. Bawah kereta pula dah. Bawah dashboard kereta. Okey, yang ni dia punya interface. Kat sini kita ada scan, OBD, maintenance and reset and all that stuff. Lepas tu kita tekan scan. Lepas tu dekat sini anda boleh pilih jenama kereta apa yang anda pakai. Boleh dikatakan dia cover 99% daripada jenama kereta. Saya tekan Proton sebab kereta saya Proton. Lepas tu dia tengah connect dengan dongle dekat bawah. Kita tunggu sekejap. Tak lama pun, tunggu sekejap je. Okey, bila dah connecting, baru kita boleh main dia punya sistem dia. Pergi dekat atas ni, anda boleh pilih anda punya Proton tu model apa. Untuk kes saya ni, saya pakai kereta Gen 2. So, kita pilih Gen 2. Tekan dekat Healthy Report. Dia akan full scan kan kereta anda. Electronic Control Mode, Engine Control Module, Transmission Control Module. Kalau kereta anda ada ABS ataupun SRS, dia akan keluar. Tapi untuk kes ni, dia tak keluar lah. Tekan Engine Control Module. Lepas tu dekat sini ada macam-macam function. Dekat sini kita boleh read code. Dia akan bagi tahu kod. Kalau kereta anda ada banyak, so dia akan tunjuk lagi banyak. Kita boleh erase code juga. Kita boleh erase code. Dekat sini kita boleh read data stream. Read data stream ni memang banyak dia punya function. Saya pun still lagi belajar, still lagi cara nak tengok macam mana kan. Tapi untuk video ni saya akan go through sajalah. Sebab sebelum ni untuk video Think Direct tu saya dah pernah buat. Okey. Lepas tu dekat sini kita ada lagi actuation test. Actuation test ni dia sikit je lah, tak banyak sangat. Kita boleh test lah dia punya relay, dia punya solenoid. Tengok yang mana satu yang rosak ke. Lepas tu sini bawah ni kita ada special function. Kita boleh buat throttle body learning. Kalau anda kereta pakai CVT, boleh buat CVT clutch adaptation. Dekat sini kita ada key ID register. Dekat sini nanti saya akan tunjukkan dekat anda immobilizer macam mana cara nak coding dia. Kalau anda nak diagnose bahagian gearbox, semua boleh. Read code, clear code, read data stream, actuation test, sama je boleh. Okay, next kita pergi kepada maintenance and reset function. Untuk Mocha V06 ni, dia lagi advance daripada Think Direct yang saya review sebelum ni. Sebab dia support 28 jenis reset function. Untuk kereta rakyat marhin macam kita, saya rasa kita tak perlukan lah function macam ni. Okay, next kita pergi dekat store dekat sini. Yang ni adalah ramai sangat tanya saya, kenapa software ni kita kena bayar 49.95 US dollar, hampir-hampir RM200 tu. Bukan one time off ke kita beli. Okay, macam ni sebenarnya. Saya sendiri tanya dekat Thinka, dia orang kata macam ni. Okey, software kalau anda pakai yang sekadar yang saya tunjuk dekat anda tadi tu, itu memang percuma. Tetapi kalau anda nak ada advance feature, contohnya apa?
bidirectional control, anda nak ada active test dan ada some special function yang lain, memang anda kena subscribe $50 untuk satu biji kereta. Kalau anda nak ada Proton dengan Pro 2, misal kata dah $100. Kalau anda rasa anda nak 4 atau 5 biji, darablah dengan $50. $50. Okey, yang kedua, kalau anda dah subscribe, dia hanya akan valid selama setahun je tau. Lepas tahun, kalau anda nak pakai lagi function yang tu, macam saya cakap, ada active test, directional control dan juga some special function, anda kena bayar lagi untuk continue dia punya function. Okay, so saya harap anda faham ya. Next dekat sini, repair info. For example, kalau kita tak faham kod apa yang dia bagi, kita boleh tekan Google dekat sini. So nanti anda boleh search lah yang lebih terperinci. Dia ibarat dia macam Android lah. Kalau anda nak tengok YouTube dekat dalam ni pun tak ada masalah, boleh juga. Seperti yang saya janjikan, kita akan buat coding kunci. Yang ni adalah kunci yang baik. Sebagai bukti je saya tunjukkan pada anda. Memang boleh start. Okay, let's say misal kata kunci ni hanya ada satu. Lepas tu anda hilang atau tertinggal dekat mana-mana. So anda pergi locksmith, hanya RM5 saja dia akan buat. Adakah kunci ni boleh hidupkan kereta? Jom kita start. Masukkan, onkan ignition, memang boleh. Tapi start kosong. Sebab apa? Yang ni dia punya security lah untuk anti-thief. Memang tak boleh start. Okay, so untuk selesaikan masalah ni, saya pergi dekat Shopee. Selepas 3 hari, saya dapatlah transponder. Kalau anda cari transponder ni, harga dia tak mahal pun, RM38 saja saya dapat dekat Shopee. Yang ni transponder. Sebab tu orang kata, kalau kunci kita terjatuh, tiba-tiba nak start balik tak hidup, chip ni lah yang hilang tu. Kalau anda buat coding dekat kedai, mungkin dalam 250 ke 300. Yelah, scan tool pun mahal kan. Sebab tu kita galakkan untuk anda pakai sarung kunci. Kalau benda ni dia jatuh pun tak adalah hilang. Macam ni lah rupa chip tu. Memang kecil, saya punya kamera pun susah nak fokus. Okey, lepas tu chip ni kita lekat dulu bodoh-bodoh dekat kunci yang ni. Pakai selotipkan aja. Kita tak nak dia jatuh kan. Simple je kita buat. Sebab kita nak tahu hidup ke tak kereta tu. Okey, so ini adalah masa yang kita nanti-nantikan. Kita masuk dan onkan ignition switch. Still lagi tak hidup. Untuk selesaikan masalah ni, kita perlukan scan tool untuk coding balik chip transponder kunci tu. Caranya macam mana? Okey, kita pergi dekat bawah sekali, special function. Dekat sini kita ada immobilizer set coding. Tekan dekat sini. Lepas tu kita pergi key ID register. Are you sure want to perform this function? Tekan yes. Key ID register, okey, tekan yes juga. Okey. Please turn off ignition off and remove the key. Kita ikut arahan dia. Tutup ignition. Lepas tu dekat sini dia suruh tunggu sekejap. 3, 2, 1 saat. Okey, dia suruh masukkan kunci. Onkan ignition. Okey, sukses. Sukses Jom kita test. Boleh ke tak? Bismillah. Yes. Okey, hidup pun dengan kunci pendua. So macam ni lah kita dah matching, kita dah kahwinkan kunci tu. Barulah kita boleh start. Kunci macam ni je. Okey kan? So inilah simple tutorial yang saya tunjukkan pada anda. Alright, sekarang ni pun anda dah tahu macam mana locksmith dekat luar sana dia coding kunci untuk anda. Okey? So, hopefully video ni sangat-sangat membantu anda. Kalau anda rasa anda nak buat bisnes ataupun anda rasa berminat dengan scan tool ni, tekan dekat link dekat saya bawah saya bagi tu, Mukar V06. Harga dia around RM1,600. Macam-macam function dekat sini yang saya tak sempat nak tunjukkan dekat anda. Memang cool gila. Lepas tu, itulah. Sekarang ni anda dah tahu jenis-jenis scan tools. So, yang mana satu pilihan anda? Jangan lupa share pendapat ataupun pengalaman anda dekat ruangan komen. Mungkin boleh bantu kawan-kawan kita dekat luar untuk pilih scan tool yang berbaloi dengan diorang. Macam biasa, link beli semua scan tool yang saya review ni ada dekat description. Kita jumpa lagi next time.